Masalah pembelajaran. Ini yang lazimnya banyak berlaku. Murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran di tadika kita. Yang pertama, mereka mempunyai masalah dalam membaca. Bila baca kuat, dia sering silap membaca. Kemudian dia kerap mengulang ataupun berhenti bila bercakap. Sebab dia stuck. Dia nak baca tu, word tu dia tak dapat nak sebut. So dia akan stuck. Kat situ dia stop. Kemudian kadang-kadang dia suka menterbalikkan perkataan untuk abjad. Ini juga berkemungkinan dia mempunyai ciri-ciri ataupun dia mungkin mempunyai masalah dengan disleksia. Berkemungkinan. Kemudian sebutan tidak betul atau guna perkataan yang salah yang bunyi yang sama. Okay, kadang-kadang kita sebut dia baca lain, dia sebut lain. Kemudian bahasa lewat. Perbahanan kata yang agak terhad. Sukar mengenal pasti idea utama dari bahan bacaan. Kalau dia baca tu, dia sukar, bila kita bincang, dia tak faham apa yang dia baca. Kalau kita buat perbincangan, discussion, brainstorm dengan dia sukar nak menyatakan apakah intipati ayat ataupun intipati cerita yang kita cakap pada dia. Kemudian dia sukar nak mengerti fakta asas ataupun peristiwa dalam aturan yang betul. Serta sukar membuat kesimpulan dan analisis bahan yang telah dibaca. Menulis, tulisan mereka sering kali tidak kemas. Dan cara pegang pensel mereka pun kadang-kadang tengok janggal. So, kita perlu perbaiki kaedah memegang pensel untuk memperbaiki tulisan tangan murid-murid kita. Kemudian sering masalah dalam ejaan. Sukar menjelaskan idea melalui penulisan dan juga sukar memikirkan perkataan yang sesuai. Sebab mereka mempunyai vocab yang agak terhad. Mengira. Kadang mereka ni keliru dengan simbol matematik. Tambah, darab, keliru kadang-kadang. Tolak dan sebagainya. So, mereka ni perlukan perhatian yang khusus untuk kita bantu. Macam mana kita nak latih tubi mereka supaya mereka tahu simbol ini untuk apa, simbol ini untuk apa. Dan bagaimana nak melaksanakan operasi matematik bagi simbol-simbol tertentu. Kemudian salah baca nombor, sukar mengerti fakta matematik, sukar dalam kiraan dan juga sering menukar aturan nombor. 1, 3, 2, 5, 7, 8 dan sebagainya. Okey, disleksia. Disleksia juga berkemungkinan wujud dalam kalangan murid kita. Yang mana disleksia bukannya jenis penyakit. Tapi mereka menghadapi sedikit masalah dalam membaca, menulis, mengeja dan juga kemahiran mengira. Dengan bimbingan yang betul, dengan bantuan yang betul, dengan pendekatan yang betul, murid individu yang mempunyai masalah ini, disleksia ni boleh dibantu dan mereka boleh perform. Okey. Ciri disleksia ni lazimnya masalah dalam membaca, tulisan mereka kurang kemas, kemudian suka mengurang atau menambah seni perkataan ataupun abjad, keliru abjad hampir sama, B dengan D, M dengan W, U dengan N dan sebagainya. Kemudian perhatian mereka mudah terganggu dan juga mereka sering tidak siapkan kerja mereka. Okey, ini adalah jenis disleksia. Yang pertama adalah phonological dyslexia, yang mana 75% kategori ini menghadapi masalah bunyi abjad ataupun suku kata. Masalah membunyikan abjad dan suku kata. Seterusnya adalah surface dyslexia. Murid kategori ini mengambil masa untuk membaca disebabkan masalah decoding. Maksudnya dia nak decode perkataan tu. Dan juga baca lain sebut lain. Dia baca buku, dia sebut lain. Kuba ke, kan dia sebut baka ke. Sebab dia baca lain, dia sebut lain. Kemudian rapid automatic naming dyslexia. Dia mengambil masa untuk kenal pasti abjad ataupun nombor. Double deficit dyslexia. Ini adalah gabungan antara phonological dyslexia dan juga rapid naming deficit dyslexia. Dyscalculia.
mereka yang menghadapi masalah dalam matematik. Dysgraphia, mereka yang mempunyai masalah dalam menulis ataupun bahasa. Kemudian yang menghadapi masalah dalam direction, kiri kanan dia confused, depan belakang dia confused. Ini adalah teknik yang kita boleh gunakan untuk bantu mereka. Contoh, murid yang sering keliru dengan B dengan D, kita boleh gunakan teknik menulis atas pasir. Dan bagaimana menulis adalah kalau B kita tulis satu dulu baru bulat. Kalau D bulat dulu baru satu. Itulah teknik kita gunakan. Kemudian bunyi suku kata pun boleh juga. Dia memang ada jual pasir yang khas untuk kita murid-murid kita tulis di atas tu. Dia ada jual pasir dan juga ada jual kotak. Kotak yang mana kita akan pour, kita akan tuang pasir dalam kotak tu, macam tray tu, dan murid boleh menulis dan boleh padam balik. It's an enjoyable activity. Kemudian aktiviti menulis di udara. Sandpaper letters, maksudnya kita akan potong kertas pasir ni untuk membentuk abjad B dengan D. Dia akan rasa kat atas sandpaper tu. Selain tu kita boleh juga menggunakan tali untuk membentuk abjad B dengan D. Kemudian membina perkataan. Membina perkataan, buku. Okey, dan sebagainya. Tapping out sound. Dia dari segi kita tapping. Pap, pap, pap. Tap, 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 tap. Kemudian shared reading. Kita berkongsi baca dengan murid kita. Ini guna tali secara tadi dah. Iaitu shaded writing. Kita printkan layang-layang shaded satu abjad yang kurang jelas dan mereka akan meniru atas abjad yang kita print tadi tu untuk membezakan abjad ataupun suku kata. Dotted writing. Selain daripada shaded writing, kita buatkan dalam bentuk dotted dan akan menyambungkan titik-titik tersebut untuk membentuk perkataan ataupun membentuk ayat atau membentukkan abjad, membentuk abjad. Dan juga mnemonik. Mnemonik adalah menghubungkaitkan suatu nombor dengan satu yang mereka familiar. Contoh, nombor 7 dengan cangkul. Nombor 2 dengan angsa dan sebagainya. Kemudian arahan yang kita berikan mesti jelas dan konsisten. Jangan bagi sekejap bagi arahan ni, kemudian bagi arahan lain, itu mereka akan keliru. Tentukan sistem disiplin. Maksudnya, dia perlu buat apa kat sekolah? Kat tempat tadika kita ni. Dia mesti buat A, buat B. Dia lebih kurang macam mana rutin yang kita buat untuk murid-murid ASD. Kemudian kita boleh menggunakan pendekatan modifikasi tingkah laku. Iaitu sebab murid-murid masa pembelajaran ni, kalau kita modify tingkah laku mereka, kalau kita overcome masa tingkah laku mereka, kita sebenarnya boleh membantu mereka untuk belajar dengan lebih baik. Sistem disiplin sama juga. Contoh dia buat benda yang tak betul, apa kita buat? Kita boleh berikan dia, contoh dia keluar rehat lewat sikit. Dia mungkin something yang kita kata you tak buat benda ni salah, you akan dapat ini something. Dia bukan macam hukuman yang boleh diterima lah. Bukan hukuman yang berat, tapi hukuman yang supaya dia tahu bahawa dia tidak boleh buat sesuatu yang tak sepatutnya dia buat. Rancang kerja rutin. Kita sama juga. Kerja rutin dia kena buat A, kena buat B, kena buat C, kena buat D. Kemudian organize everyday item. Setiap hari kan dia lupa bawa buku, lupa bawa barang. So make sure kita bagi cerai semak apa dia perlu buat setiap hari. Apa dia perlu masuk dalam beg dia setiap hari. Dan buku catatan. Minta dia catat apa kerja rumah dia. Kemudian mungkin kita boleh buat buku catatan sebagai dia panggil communication book dengan waris ataupun ibu bapa. Okey, bagaimana kita boleh bantu juga? Kita perlu pergi kepada go into detail. Maksudnya kita berikan penjelasan detail apa dia perlu buat. Kadang-kadang kita tak boleh bagi satu arahan umum, bagi detail. Kemudian bina bantuan ingatan. Bantuan ingatan ni seperti saya kata tadi lah, kita perlu guna landmark kalau dia ada masalah kiri kanan.
Kemudian kalau dia ada masalah something, kita boleh gunakan seperti menghubungkan maklumat tu dengan apa yang dia tahu. Kemudian gunakan pendekatan multisensori. Bina gambar rajah mental. Maksudnya kita binakan gambaran dalam mental dia, apa dia perlu buat. Ini ADHD ataupun ADD ya. ADHD ni adalah murid yang mempunyai masalah dalam perhatian. Biasanya lazimnya mereka ni adalah kurang beri perhatian. Sering gagal menyelesaikan tugasan mereka sebab mereka sibuk. Dia ada banyak tenaga, dia nak lari sana lari sini. Kan dia sebut, cikgu, Ali tak buat cikgu. Tapi dia pun tak buat sebenarnya. Dia lebih sibuk dengan orang yang tak buat kerja. Tapi kerja dia sendiri, dia gagal nak selesaikan. Dan dia juga lazimnya suka merosakkan barang dia. Dia sering rasa gelisah dan banyak bercakap. Kadang-kadang dia bercakap, belum kita habis bertanya, dia dah bercakap dah. Dia suka duduk diam. Dan dia tidak ada turn taking. Dia nak dia je dulu. Dan dia juga mudah lupa. Dan selalu hilang barang. Pensel dia pegang, dia pergi meja kawan dia. Dia pergi tempat kawan dia. Dia tinggal, dia hilang. Dia tak ingat dekat mana pensel dia, pemadam dia, buku dia, kerja sekolah dia, mainan, sebagainya semua dia scrap, hilang atau misplaced. Kemudian mereka ni selalunya tidak suka untuk mematuhi arahan. Dan gagal menjalankan kerja sekolah mereka atau tugasan. Kemudian dia sering untuk menggerak tangan dia, kaki atau menggeliang liut di tempat duduk. Dia macam suka mengeliat lah kalau orang Penang kata. Kemudian sering menghadapi masalah ketika bermain. Sebab mereka tidak biasa fokus. Mereka tidak biasa fokus. Mereka, orang kata apa, dia biasanya mereka suka nak fokus. Sebab dia tengah main-main sekejap, dia akan tinggal. Dia main-main sekejap, dia akan tinggal. Dia nak pergi buat lain pula. Dia main dengan kawan A, dia tinggal. Dia nak pergi main ke tempat kawan B. Sebab dia nampak permainan di kawan jiran sebelah dia tu lebih menarik. Kemudian selalu banyak bercakap. Talkative. Dan sering bergerak tanpa tujuan. Ini adalah lazimnya yang mereka tunjukkan. So, bagaimana kita nak bantu adalah yang pertama, tempatkan mereka di sudut yang senyap dan kurang aktiviti yang boleh mengalih perhatian mereka. Maksudnya, sebab kalau mereka ni mudah orang terganggu, dia actually distracted. So, kita letakkan mereka di tempat yang kurang gangguan. Dan sebaik-baiknya, kalau kita ada murid yang ADHD ni, letakkan dia dekat dengan kita, guru. Supaya kita dapat, Ali nak ke mana tu Ali? Mari duduk dekat cikgu Ali. Dan sebagainya. Kemudian, gunakan prinsip peneguhan di mana kanak-kanak ini diberikan peneguhan positif apabila mereka menunjukkan tingkah laku yang dikehendaki. Ini kita boleh gunakan kaedah token ekonomi. Yang mana token ekonomi ni kita boleh gunakan untuk semua murid. Bukan hanya untuk murid yang masalah berkeperluan khas. Dan juga kalau boleh di tadika kita elaklah guna warna-warna yang terang. Striking colours. Sebab bila striking colours ni dia akan menjadikan seseorang tu berkemungkinan menjadikan seseorang tu lebih aktif. Gunakan color yang lembut. Kemudian peraturan mesti nyatakan dan dipaparkan dengan jelas. Apa do and don't. Paparkan dalam kelas dan always read to them. Sentiasa ulang setiap hari. Apa boleh buat, apa yang tak boleh buat. Supaya dia faham. Kemudian arahan kita berikan perlu ringkas dan perlu ulang semula. Okey, katakan Siti, cikgu cakap apa tadi? Ali, ulang balik apa cikgu cakap tadi? Dan berikan tugasan yang ringkas. Jangan tugasan yang complicated. Yang penting, tugasan kita itu mencapai objektif dia. Okey, ini juga apa simptom lagi adalah selalu beri jawapan sebelum soalan selesai kita tanya. Kita berkata, okey, siapa tahu, cikgu saya tahu, cikgu saya tahu. Dia dah bagi jawapan dah. Padahal kita belum pun habis soalan. Mereka lazimnya juga kurang sabar dan menghadapi masalah ketika menunggu giliran. Maksudnya, dia kurang sabar dan kurang boleh menghadapi masalah ketika menunggu giliran. Dia nak dia ke depan je. Sering mengganggu atau mencelah perbuatan orang lain. Kalau kita tengah bersembang, dia nak mencelah. Dia nak mencakap. Dia nak bagi idea. Tapi idea dia tidak ada kena-mengena dengan apa yang kita
bincangkan dan sering membuat pertimbangan yang salah. Mudah mengalami konflik dengan orang lain. Suka bergaduh lah. Kalau pertimbangan salah maksudnya, dia kalau nak contoh, dia keluar kereta, pintu kereta, mak dia nampak kelas tadika kita, dia terus nak lari. Tanpa nak tengok ada kereta nak atas jalan. Tak ada kereta atau apa saja masalah yang berkemungkinan memberikan risiko pada mereka.